Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak Kak Liza pergi FB Live jap. Oh, Kak Syida tak ada ya? Musafir? Belum lagi, ada dekat rumah kot, sibuk tu. Kak Oh, Syira ada appointment hospital. oh, appointment hospital. Kak Syira ada appointment dia kita tadi. Okey. Kak Liza buka majlis dulu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Minggu lepas kita sampai ayat 89 Ustaz. 89. Ui, 89. Okay. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguh kami telah menerangkan berulang-ulang kali. Sarrafna, ada syaddah dekat situ, maksudnya berulang-ulang kali, berkali-kali. Kami terangkan kepada manusia min kulli masal, dengan pelbagai contoh dan perbandingan, dengan pelbagai perumpamaan dan pelbagai bentuk analogi, supaya manusia itu boleh faham. Cumanya, kadang kita terlebih sudu dari kuah. Terlebih sudu dari kuah bagaimana? Bila Allah kata kami datangkan contoh, pelbagai contoh untuk kamu supaya kamu faham, kita kadang datangkan soalan yang mengarut dan merepek. Tak ada pun contoh buat pizza dalam Quran. Kan? Ada tak contoh buat helikopter dalam Quran? Ataupun contoh buat bangunan tinggi? Pertama kena faham dulu. Kenapa Allah bagi contoh? Untuk apa diberi contoh? Contoh-contoh yang dibawa dalam Quran, dibentangkan, tujuannya hanya satu. Untuk kita kenal Allah. Bukan untuk tujuan lain. Bukan untuk dunia kita yang adena ni. Sebut tentang adena dan dunia ni, kita orang lazimnya pukul 9 akan baca satu muka surat Quran. So tadi dah sampai surah An-Nisa. Ayat ketiga surah An-Nisa, Allah sebut fa in khiftum alla ta'dilu, kalau engkau takut tidak berlaku adil, fawahidatan, memadai satu je, au ma malakat aimanukum, satu aja, untuk engkau nikahi satu orang isteri, ataupun ambil satu orang hamba, satu orang hamba untuk jadikan isteri. Zalika adna alla ta'udu. Itu adalah, selalu kita translate, that is more suitable,
Itu yang paling sesuai. Zalika adna alla ta'ulu. Allah guna adna. Adna ni apa? Paling rendah. So, untuk capai adil ni, itu adalah minimum requirement bagi seorang lelaki. Minimum requirement bagi seorang suami untuk memperisterikan siapa-siapa sahaja. Paling minimum dia kena berlaku adil. Sedangkan selama ni kita merasakan, untuk capai adil dan keadilan tu, kan macam tinggi, besar, idea sangat besar. Tapi bagi Allah itu adalah minimum requirement. Zalika adna, itu yang paling rendah. Allah ta'ulu, supaya engkau tidak melampau. Tidak melampau. So lawan bagi adil apa? Zalim. 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 So kalau kita tidak berlaku adil, kita sedang membuat kezaliman. So adil, kalau dalam surah sebelum ni kita lalui surah An-Nahl. Nasihat setiap kali Jumaat tu. Adil merupakan minimum requirement kepada setiap manusia. Minimum requirement kepada setiap manusia. Dan dalam surah ini, Allah datangkan pelbagai contoh supaya kita boleh kenal Tuhan. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Quran. Allah datangkan pelbagai contoh dalam Quran ini, analogi, menggunakan bahasa indah, ada perkataan yang berulang sehingga 33 kali, kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa perlu diulang-ulang semacam tu? Kenapa perlu bentuk penyampaiannya berbeza-beza yet sangat mengagumkan? Kan surah Muhammad dimulakan dengan allazi, dengan kata ganti nama. Kan yang adakah kita buat tulis buku, perkataan pertama kita menggunakan kalimah yang menjalankan tugas sebagai itu dan ini? Tak. Tapi surah Muhammad begitu. So kenapa Allah datangkan semua itu? Supaya kita kenal Tuhan. Supaya kita kenal Tuhan. Kita tidak lagi menutup cahaya kesedaran dalam diri. Tu illa kufura. Kufur adalah mereka-mereka yang menutup kebenaran, menolak kebenaran. Dah didatangkan contoh tentang Tuhan dan ketuhanan. Beberapa contoh sebelum ni dalam surah An-Nahl. Contoh yang luar biasa. Allah buat perbandingan antara kita dengan lebah. Kita dengan lembu. Kita dengan binatang ternak. Kepatuhan lebah pada wahyu. Takkan bila kita diberikan Quran, kita tak boleh nak patuh. Akan contoh-contoh semacam itu supaya kita kenal Tuhan. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Akan tetapi kebanyakan manusia enggan. Aba, enggan. Perkataan sama digunakan kepada iblis. Aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia, ramai manusia yang enggan. Dan respon daripada mereka ialah kekufuran. Waqalu, dan mereka berkata, mereka memberi alasan. Allah mulakan, Allah bagi tahu pada kita, manusia yang enggan akan mencari alasan. Akan mencari alasan. So ini bentuk-bentuk alasan yang Nabi hadapi daripada kafir Quraisy. Waqalu lan nu'mina. Kami tidak akan sekali-kali beriman. Lan nu'mina. Lan nu'mina. Diorang dah tak percaya dan minta macam-macam. Saya tak tahu bentuk minta macam-macam ni dia menjadi perangai ke, kebiasaan ke. Saya punya anak yang kecil tu, umur 5 tahun, dia mula menunjukkan perangai yang pelik.
Bukan nak mati, tapi perangai yang pelik lah. Biasa kan orang kata, dia perangai dia pelik sikit, jangan-jangan nak mati kot. Tak. Ini tak tahu daripada mana dia belajar, tapi dia punya perangai macam ni. Benda tak ada isu, dia akan create isu sehingga dia boleh nangis. Yang penting dia boleh nangis. Pagi bangun tidur nangis, nak pergi sekolah nangis. Balik dari sekolah jumpa mak dia nangis. Lepas tu malam sebelum tidur nangis. Dan nangis yang dibuat-buat. Tapi tak keluar air mata pun. So, dia macam mana? Hari tu nak balik daripada Melaka. Semua dah kemas-kemas ni, dah kemas-kemas. Jom, ajak dia, jom. Jom kita pergi masuk kereta, jom. Lepas tu dia boleh duduk kat situ. Duduk. Bila ajak dia tak nak gerak. Kenapa tak nak gerak? Lepas tu mula nangis. Bila nangis tu tanya dia, nak apa sebenarnya? Apa masalah? Kenapa nangis? Dia kata, nak pindah rumah baru. Kepala otak ni nak pindah rumah baru. Tak ada isu kot. Tiba-tiba dia cakap nak pindah rumah baru. Apa benda? Malam tadi, tengah malam. Hauna, kenapa Hauna nangis ni Hauna? Nangis beria-ia. Beria-ia nangis. Kali ni semalam tu nangis. Sampai sedu sedan. Kan, sedu sedan. Apa? Sampai apa? Yang macam macam tu. Sampai macam tu dia pun nangis. Lepas tu bila tanya, kenapa nangis? Nak kasut warna pink. Saya tak faham. Mak dia lagi lah. Abang settle lah abang settle lah. Ayang dah tak tahan. Aduh. So, tu yang tak tahu dia minta macam-macam dan permintaan tu yang bukan-bukan. Tapi sebab bila baca ayat ni, bagaimana kafir Quraisy ni, dia tak nak, tapi dia saja timbulkan isu. Boleh pula bagi contoh anak sendiri kan? Tidaklah menyamakan dengan kafir Quraisy tu. Tapi ada perangai-perangai macam tu ada. Dan apa yang dia orang nak, dia dah lah tak percaya dan dia minta yang bukan-bukan. Sama juga macam pasangan yang dah tak serasi. Selalu dia bagi alasan apa? Nak tunjuk yang dia tak nak tu, tapi nak menolak dengan baik. Awak terlalu baik untuk saya. Kan, sama ada lelaki nak tolak wanita, tak nak dah jadi boyfriend, girlfriend, awak terlalu baik untuk saya. Bukan kita mencari pasangan yang baik ke untuk kehidupan akan datang? Kenapa bila saya terlalu baik untuk awak anggap saya jadi kawan je? Kan pelik kan? Cara beralasan semacam itu. Alasan yang tak masuk akal, tak valid, tapi terpaksa juga. Dan okey, sekarang aku minta. Apa yang diminta? Lan nu'minaka. Kami takkan beriman selama-lamanya kepadamu kecuali hatta sehingga tafjurolana. Kalau bahasa Arab, selepas perkataan hatta ni, dia ada an yang tersembunyi. Selepas kalimah hatta, dia ada perkataan an yang tersembunyi. So, dia punya dia suggest, maksud dia, kami takkan beriman kepadamu selama-lamanya sehingga kamu benar-benar tunjuk tafjurolana minal ardi yanbu'a. Sehingga engkau sendiri keluarkan, pancarkan mata air dari bumi. Kalau engkau tak buat macam ni, kami tak nak beriman. Kes-kes macam ni, nanti ada lagi beberapa kes yang diorang nak diperlihatkan keajaiban, nak diperlihatkan mukjizat. Dan perkara-perkara ajaib semacam ini kan akan disentuh dalam surah selepas ni.
Surah Kahfi. Surah Kahfi. Ayat berapa? Ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba? Apa engkau ingat kisah Ashabul Kahfi dan catatan mereka, raqim mereka itu? Kanu min ayatina ajaba? Tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Kau ingat kisah ini sudah sangat menakjubkan. So, feel, rasa benda yang menakjubkan itu sebagai endorsement kepada kebenaran, itu rupanya sudah berlaku zaman berzaman. Kan? Asal benda tu luar biasa, kita rasa betul lah tu. Kan? Lakaran kalimah Allah di langit, kita rasa itulah bukti Allah ni berkuasa. Kemudian ada tulisan nama Allah pada sisi ikan, itulah bukti yang Allah tu berkuasa. Sedangkan ada je ikan-ikan yang berenang, ikan-ikan lain yang tak bersisik, yang tak bertulang, yang itu tak pula kita kata Allah tu berkuasa. Dan apa kita nak jawab kalau ada lambang salib, awan membentuk lambang salib? Adakah itu menunjukkan agama Kristian juga betul? Kan? Benda boleh Google, kita Google je lah. Cross in the sky. Ada tak awan membentuk cross? Yang ini dia. Tak ada lah pula. Tapi nama Allah tu ada. Katalah berlaku satu hari, ada cross bentuk macam ni dekat langit. Adakah tu menunjukkan Jesus tu benar? Kan? So, bentuk-bentuk keajaiban ni lah antara penyakit zaman berzaman, benda yang luar biasa itu dianggap benar dan betul. Itu yang ajaran-ajaran sesat. Ayah Pin, Rasul Kaha, yang ikut pula orang Melayu. Pernah belajar ke Azhar, bidang pengajian Islam. Antara penyokong-penyokong kuat. Sebab dia nampak benda tu terpakai oleh akal dia dan ada perkara-perkara yang menakjubkan. Dan terbaru, kalau saya borak dengan kawan-kawan dekat bahagian research, mereka mengkaji tentang tarikat yang ternyata tarikat tu tak salah. Yang salah ialah orang yang bawa. Tarikat ni jalan, cara, metod yang digunakan supaya pengikut dia, pengamal dia rasa boleh menyucikan diri, boleh lebih rasa nikmat beribadah tu. Tu turuk ataupun tarikat. Dan JAKIM sebenarnya tidak pernah mengendorse mana-mana gerakan tarikat. Kerana dia sangat fragile, dia bergantung kepada manusia yang bawa. Siapa yang bawa tarikat tu? Kalau yang bawa tu macam Kak Liza, jujur, tabligh, amanah, anak murid dia akan ikut. Tapi ganti pula dengan Nazri.
Nazri pula hauk ke laut. Anak murid pun ke laut dalam. Sedangkan nama tarikat tu sama. So boleh jadi A yang membawa tu berbeza dengan B yang bawa tarikat yang sama. Lihat siapa guru dia. Dan perjalanan tarikat, sejarah perjalanan tarikat ni sudah sangat lama. Ada guru-guru tarikat, kan, ada ulama-ulama sufi ni yang dihukum pancung kerana berlaku latah sewaktu dia berzikir. Latahnya macam mana? Sehingga dia kata, aku Tuhan. Itu dalam ilmu tarikat disebut latah. Macam mana melatah ni? Gini. Katalah ini hati. Okay? Ini hati. Bekas ni hati. So, bila dia tengah berzikir, zikir yang dia ungkapkan itu, dia seumpama curahan air ke dalam bekas ni. Kalau air tu mencurah, air tu masuk setitis-setitis, so bekas sebesar ini makan masa untuk dia melimpah. Tapi kalau yang curahan dari Allah tu besar macam air paip, 2-3 saat dia dah melimpah. So limpahan-limpahan itu tak terkawal. Sehingga sewaktu dia berzikir, dia hilang kawalan. Dia tak sedar. Dan mulut dia mengungkapkan perkataan yang dia tidak sedar, luar kawal. Itu disebut latah. Dan ada ulama sufi yang melatah, anallah. Dan didengar oleh orang awam. Dan dia dihukum pancung. Pernah berlaku. Sedangkan dia tak salah apa-apa, dia tak sedar. Tapi kerana hukum sufi dan kesufian ini berbeza dengan fiqh reality ataupun fiqh fizikal ini, maka penguasa pada waktu itu hukum supaya tidak menjadi fitnah kepada agama. Tengok orang sufi buat boleh, orang lain buat tak boleh. Tak, dia hukum sama rata. Kenapa sampai ke situ pula tarikat? Sebab borak dengan research daripada Jakim. So dan kenapa orang suka ataupun kenapa ahli-ahli sufi ni ada yang mengikut macam ajaran Ayah P itu kan? Kenapa? Sebab dia mereka nampak kepelikan-kepelikan. Ada guru dia boleh jalan atas air. Tu betul lah tu, boleh jalan atas air. Ada guru dia pergi Mekah balik hari. Sedangkan guru dia cerita je. Belum tentu cerita tu betul ke salah. Tak dapat dibuktikan pun. Tapi cerita tu masyhur. Dan kita yang dengar ni percaya. Maka kita menganggap, guru tu betul lah tu. Itulah sumber betulnya tu. Sedangkan di sisi Allah, dalam Quran, Allah hanya sebut, yang benar itu Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu hanya datang dari Allah. Yang benar, yang betul tu hanya datang dari Allah. Kita manusia terdedah kepada kesilapan. Ya, pengikut dia taksub. Cuma nak highlight perkara-perkara yang menakjubkan. Kalau makan dengan kalau makan dengan Kak Syida, dia kenyang tu. Yes, Mansur Al-Hallaj. Dia kenyang tu lain macam. Makan kat rumah sendiri, tak rasa kenyang macam tu. Yelah, dekat rumah kita sendiri, kita masak, kita penat. Kalau kat rumah Kak Syida, dia masak, kita tinggal makan. Memanglah kenyangnya lain.
Tapi kepelikan-kepelikan inilah yang masyarakat kita kejar-kejar untuk meletakkan guru tu valid atau tidak. Rupanya idea mencari kepelikan ini sudah lama. Kafir Quraisy menggunakan idea yang sama. Dan pernah satu ketika selepas Isra' Mi'raj, lepas Nabi cerita tentang baginda pergi ke ke Baitul Maqdis dalam tempoh kurang 1 malam, ada orang yang tanya, okey, cuba kau angkat kaki kanan. Okay, Nabi pun angkat kaki kanan. Sekarang cuba angkat kaki kiri. Kan dia nak tengok kepelikan. Cuba angkat kaki kanan. Okey, sekarang angkat kaki kiri. Serentak. Mana boleh? Tapi sebab dia nak tengok benda yang pelik tu valid. Wali isi air minyak dalam tangki minyak. Isi air dalam tangki minyak. Bukan dulu kita suka tengok David Copperfield. So benda-benda macam ni, benda-benda kepelikan. Dan menariknya tuan-puan, Dajjal akan datang bawa kepelikan-kepelikan ini. Dan kita takut kalau kita menganggap yang pelik itu benar, yang pelik itu sebagai penanda aras kebenaran. Dan bila kita baca Quran, kita tak jumpa pun benda pelik, kita takut akhirnya kita tinggalkan Quran ni. Itu yang kita risau dan khawatir. So, apa yang diminta? Keluarkan air dari bumi. Atau, kalaupun kau tak boleh keluarkan air, takuna laka jannatum min nakhil. Atau aku nak tengok engkau ada kebun dari pohon tamar dan anggur. Wa inab dan anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Kemudian aku nak tengok engkau alirkan sungai dari celah-celahnya. Orang Arab nak tengok Nabi ada kebun sendiri. Tanah lapang, jadikan kebun. Tumbuh pokok-pokok tamar dan anggur, kemudian dekat tengah-tengahnya ada sungai. Oh, sekejap. Kisah ni macam, kebun ni macam kita pernah dengar, kan? Kat mana? Surah Kahfi. Ada pohon kurma, ada anggur, dan ada sungai di tengah-tengah. So, boleh jadi relate dengan surah Kahfi. Mereka nak tengok kebun. Allah datangkan kisah tentang kebun. Dan Allah kritik kisah pemilik kebun tu. Yang tergila-gilakan dunia. Tadi di atas, dia nak tengok air yang memancar dari bumi. Kemudian yang di bawah, dia nak tengok ada pohon keluar dari tanah. Dan ada sungai mengalir daripada kebun tu. Autus kita sama. Atau engkau gugurkan bintang dari langit. Selagi engkau tak buat macam ni, kami tak percaya. Autus kita sama. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping. Gugurkan langit berkeping-keping. Kama za'amta alaina kisafa. Bukan sebelum ni engkau ada pernah cakap ke? Kami nak tengok langit tu jatuh berkeping-keping seperti mana yang kau pernah dakwa dulu.
au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kau datangkan Allah ataupun malaikat dia depan sini. Kami nak tengok. Kami nak berdepan dengan Allah dan malaikat tu. Dahsyat. Itu permintaan mereka. Permintaan yang melampau. Dan kata-kata yang melampau ini Nabi dengar acap kali. Apa yang Nabi jawab? Nabi tak jawab. Nabi serahkan wahyu Allah yang jawab. Nabi bacakan Quran. Cuba bayangkan tuan-puan. Kita baca, Nabi baca ayat ni depan muka kafir Quraisy. Nabi baca ayat ni depan muka kafir Quraisy. Kan ayat ni mengulang siar apa yang kafir Quraisy tu cakap. Kan? Diulang siarkan. Katalah Kak Liza ada permohonan. Kata Ustaz, kami takkan percaya Ustaz cakap selagi mana Ustaz tak bagi contoh ini. Ataupun Ustaz tak bagi contoh ini. Atau Ustaz tak bagi contoh ini. Kak Liza cakap dengan saya. So kemudian bila time kuliah, saya ulang balik apa yang Kak Liza cakap. So sekarang ni Nabi dapat wahyu. Turun suratul Isra. Nabi baca ayat ini. Basically ulang balik apa yang orang tu cakap. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhili wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Chances untuk kita ingat balik permintaan-permintaan, perkataan-perkataan the exact phrases yang disebut oleh kafir Quraisy, chances untuk Nabi ingat sebutir-sebutir apa yang disebut tu rendah. Kita kadang 3 minit yang lalu apa yang kita cakap, kita tak ingat dah. Tapi Nabi boleh sebut semula permintaan yang merapu mereka. Sebiji ikut permintaan mereka. Benda tu sebenarnya sudah cukup menakjubkan. Basically, Allah tunjukkan sesuatu yang menakjubkan pada kafir Quraisy melalui ayat-ayat ni. Nabi sebut sebutir-sebutir permintaan mereka. Au takuna laka jannatum min nakhili wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au tusqita samaa kama za'amta 'alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Sebab lazimnya perkataan-perkataan yang menyakitkan hati ni kita ada filter untuk blok. Kita tak nak dengar semua. Bila hati kita dah sakit, kita tutup. Dan Nabi bila terima permintaan-permintaan yang merapu semacam ini, malah Nabi dengar dengan teliti apa yang mereka nak. Dan melalui ayat ini, Allah ulang balik permintaan mereka sebiji-sebiji. Itu sudah sangat amazing. Autus kita sama akama zamta alaina kisafa. Dan lagi satu ayat Quran ni tuan-puan. Contoh macam apa? Surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabaha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Ada masa ke Nabi nak berfikir? Tak. Nabi sebut lancar. Nabi sebut setiap ayat tu satu ayat. Tak ada masa nak fikir. So sama macam ayat ni.
dia tidak memungkinkan Nabi keluarkan ayat dia sendiri. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Mana ada masa nak berfikir? Dan itu sudah sangat menakjubkan. Tapi orang kafir, dia tidak lihat benda tu menakjubkan. Dia minta benda yang menakjubkan. Allah nak bagi tahu, banyak je perkara-perkara yang ajaib berlaku dekat kelilingmu, tapi engkau tak perhati sungguh-sungguh. Darah kita, jantung kita, otak berfikir, benda tu semua menakjubkan, tapi engkau take for granted. Ada je, banyak je sains, bukti-bukti Allah tu wujud. Tapi engkau tak fikir, engkau tak lihat, engkau tidak renung. Malah, engkau hanya nak percaya bila dihidangkan apa yang kau nak. Kan, macam kes anak tadi tu. Banyak je kelebihan-kelebihan kebaikan anak tu. Tapi sebab mak bapak dah stres pada anak, dia hanya nampak benda yang menyakitkan, benda yang tak selesa bagi dia. Sedangkan anak itu, Allah sudah datangkan sejak lama dulu, 5 tahun yang lepas, dengan pelbagai kebaikan dan kebahagiaan. Kan? Sebab kita, we want what we want. Kita nak apa yang kita nak. Lantas mata kita butakan untuk yang lain. Dan 93. Au yakuna laka baitum min zukhruf. Atau engkau kan Nabi, patutnya engkau ada sebuah rumah yang terhias dari emas. Au tarqa fis sama'. Atau kami nak tengok engkau terapung-apung naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyika. Dan kami sekali-kali tidak akan percaya engkau naik ke langit itu. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Sehingga engkau datangkan buat kami satu kitab yang kami boleh baca. Ui, pelik gila diorang. Nabi sedang baca di depan mereka Al-Quran. Dan Al-Quran tu sebuah kitab. Dia tak nak. Sebab itu jam sudah ada ke bentuk kitab? Dah ada ke bentuk kitab Quran ni? Bentuk kitab? Belum Ustaz. Belum. Suhuf saja yang ada kan? Ha. Tapi diorang nak, engkau kami nak tengok naik ke langit, turun bawa kitab. Apa dia ingat dia suruh Nabi pergi perpustakaan, keluar-keluar bawa kitab? Itu ridiculous permintaan mereka. Sehingga Allah kata pada Nabi, Qul, sebut, Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Hal kuntu illa basyarar rasulah. Aku ni manusia yang diutus jadi Rasul je. Mana boleh buat semua benda ni? Dan kita kadang nakkan agama ini dalam bentuk yang kita gambarkan. Sedangkan tak begitu. Kan banyak salah faham manusia terhadap agama kita. Salah faham yang bagaimana? Contoh, mu'allaf. Mu'allaf yang revert pada Islam. Ada antara mereka yang memikirkan, oh kalau masuk Islam, hidup sudah semakin senang. So tak perlu kerja.
Akhirnya bila masuk Islam, dia jadi meminta-minta. Buka kotak derma sana, buka kotak derma sini, sebab dia tahu orang-orang Islam ni murah hati dan suka nak memberi. Nah, itu bentuk-bentuk salah faham. Dan paling tak boleh belah ayat 92 itulah. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Mereka nak Allah dan malaikat tu datang duduk berdepan. Hui. Itu tak tahu apa level gedebenya tu. Dia nak Allah dan malaikat datang menghadap dia. Maka Allah kata, Qul subhana rabbi. Maha suci Tuhanku. Hal kuntu illa basyarar rasulah. Aku kan seorang manusia. Aku kan rasul je. Mana boleh buat semua benda ni? Boleh juga benda ni kita tengok begini. Asal orang tu dikenali sebagai ustaz, maka kita boleh tanya dia apa-apa jua soalan tentang agama. Sedangkan ustaz tu mungkin latar belakang dia muamalat. Dia belajar tentang keuangan Islam. Janganlah tanya dia tentang buku-buku akidah. Aku ni seorang ustaz je, ustaz bidang muamalat. Mana aku tahu pasal akidah? Aku ni seorang ustaz je, ustaz tentang attempt untuk tadabbur Quran. Bukan aku tahu pasal hukum fikah. So, jangan kelompokkan, jangan kita anggap ustaz tahu semua benda. Lepas tu bila kita tanya ustaz tak jawab dan dia salah jawab, tengok ustaz tu tak boleh pakai. Bukan kita yang tak tahu nak beza at the first place. Dah lah ustaz tu tak ada kawalan diri. Bila ditanya dia pakai jawab je. Tapi bila dia jawab salah. Akhirnya bawa salah faham yang besar pada orang lain. Ada juga jenis ustaz yang sangat mudah yang mendakwa Nabi begitu dan begini. Kan dia boleh cerita tuan guru dia tak kala baca hadis, nak tahu status tu hadis sahih atau tak sahih, cukup sekadar dia tengok je. Dia tengok hadis tu, kalau dia nampak cahaya, betul lah sahih. So apa guna ilmu rijal selama ni yang dikaji oleh ulama zaman berzaman tentang cari susur galur sanad ni, sia-sialah sebab memadai tuan guru dia je tengok hadis tu, okey aku nampak cahaya ni, hadis ni sahih. Gila kita ni. Dan kemudian Allah bagi tahu ayat 94, wa ma mana'an nas ayyuminu idja'ahumul huda. Dan sebenarnya tiadalah yang menghalang manusia-manusia itu beriman ketika datang kepada mereka hidayah. Sebenarnya bila datang hidayah, tak ada satu benda pun, tak ada satu objek pun, tak ada perkara yang boleh menghalang mereka untuk dapat hidayah kecuali an qalu aba'atsallahu basyarar rasula. Patutnya mereka dapat hidayah, tapi kerana cara mereka berfikir salah. Yang di-highlight dekat sini bukan soalan mereka, patutkah Allah utus seorang manusia jadi rasul? Bukan soalan itu. Itu tu apa yang lahir. Apa yang appear. Yang menghalang mereka daripada hidayah ialah cara mereka berfikir.
cara mereka berfikir. Bagi mereka, manusia lain tak layak untuk nasihat dia. Engkau ustaz dari UKM kan? Engkau tak layak. Kami nak ustaz yang dari Timur Tengah dia. Tu masalah. Masalah yang Allah nak highlight. Bukan soalan mereka, patutkah Allah utuskan kami, seorang manusia, jadi Rasul? Yang Allah nak highlight adalah hati mereka. Dia tak nak terima manusia yang sebaya atau yang lebih rendah menasihati mereka. Bagi mereka, sebahagian daripada masyarakat Arab, terutamanya elitis musyrikin Mekah ni, mereka menganggap sepatutnya kerasulan itu bagi pada mereka, bukan pada anak yatim ni. So mereka timbulkan alasan demi alasan untuk menolak validity Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai respon, tadi mereka tanya, patutkah seorang lelaki jadi Rasul? Sebagai respon, Allah bagi tahu apa kebarangkalian yang berlaku. Allah bagi tahu tentang masa depan. Qul law kana fil ard malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Allah kata kalau ada dekat bumi tu malaikat-malaikat yang korang boleh nampak berjalan-jalan, tinggal, duduk menetap kat situ, dah tentu kami turunkan, kami utuskan malaikat dari langit menjadi Rasul. Problemnya sekarang, engkau malaikat pun kau tak tahu, malaikat pun kau tak nampak. Malah kita pula, kita tak gilakan malaikat. Yang kita duk dengar cerita. Kita tak nampak pun. Kita cuma dengar cerita dari orang. Bunian. Apa lagi? Toyol. Apa lagi? Langsuir. Kita tak pernah nampak. Kita cuma dengar orang cerita. Ada dulu orang cerita. Itu pun waktu tengah potong-potong bawang. Waktu tu kita kecil. Ada makcik-makcik dekat situ tu kan. Kenduri. Kita duk dengar. Lepas tu kalau tanya makcik tu, makcik pernah nampak? Tak pernah nampak. Makcik dengar je dari orang lain. Orang cerita. Sebenarnya kita tak pernah nampak pun. Dan sekarang Allah kata, engkau nampak tak malaikat tu? So kalau engkau tak nampak malaikat tu, how come dia boleh jadi Rasul? Boleh bagi contoh yang baik pada engkau? Kalau dalam surah surah Takwir. Surah Takwir tu Allah tanya satu soalan. Simple, ringkas, yet menusuk hati. Fa aina tadhhabun? Surah Takwir. Ialah benda-benda macam ni didatangkan berulang kali. Permintaan-permintaan yang ridiculous, tak masuk akal ni. Dan kalau kita dengar, kita rasa geram tak? Geram. Kan? So, Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke tahap, fa'aina tadhhabun? Allah tanya, otak mana otak? Tu, maksud fa'aina tadhhabun ni, otak mana otak? Fa'aina tadhhabun bukan bermaksud, so where are you going? Bukan. Fa'aina tadhhabun maksudnya, akal yang kami beri pada engkau tu pergi mana? Otak engkau tu pergi mana? Mana hilang otak engkau? Kau tak ada fikir ke? Tu, fa'aina tadhhabun. Terutamanya tentang benda-benda gaib. Sampai tahap macam tu Allah sebut dalam surah Takwir.
punya, tak tahu mungkin sesuai tak kalau kita kata bengap, terjal, tak apa nama, tak boleh nak dibentuk bentuk-bentuk manusia yang dia tak nak dan dibagi alasan, dan alasannya tak masuk akal. Mereka bukan tak diberi hidayah. Mereka enggan. Cara mereka berfikir itu menghalang, menutup daripada ditembusi hidayah. Sehingga akhirnya mereka kata, patutkah seorang lelaki yang jadi rasul? Nah, kalau kau nampak malaikat, boleh je malaikat kami utus jadi rasul. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah yang jadi saksi antara aku dengan kamu. Benda ni akan berlaku, akan menjadikan perbalahan yang berpanjangan. Kan Nabi kata aku seorang rasul, dia kata tak, engkau bukan rasul, patutnya malaikat yang turun jadi rasul. Nabi kata ya, aku jadi rasul. Okay, kalau engkau jadi rasul, tunjukkan, keluarkan air daripada bumi, atau engkau ada kebun, atau bak datang Tuhan, kami nak bertemu, bersua muka dengan Tuhan, atau engkau ada rumah daripada emas. Kata engkau kan utusan Tuhan, takkan Tuhan tak boleh buat. Nabi end up hentikan perbalahan yang tak bermanfaat, yang berpanjangan itu dengan qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah yang jadi saksi antara aku dengan kamu. Kau tak nak percaya? Tak apa. Allah tahu aku nabi dia. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah sangat tahu tentang hamba dia. Dan pengetahuan dia tu bukan sekadar physically, tapi khabira. Allah tahu apa yang bakal berlaku. Allah sangat tahu secara mendalam. Basira. Dan pengetahuan Allah tu sampai ke hati. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk, maka dialah muhtad, yang dapat petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan. Kenapa digunakan ayat pasif? Yudlil. Tadi yahdillahu. Aktif kan? Present tense. Siapa yang Allah beri petunjuk. Tapi yang bila sebut tentang sesat, Allah tak sebut famai yadlillahu. Tak. Tapi Allah kata wa may yudlil. Why? Sebab Allah tak nak associate. Allah tak nak kaitkan dia dengan aktiviti menyesatkan orang. Tak. Allah wajibkan diri dia untuk beri hidayah. Dan Allah tidak akan sesatkan siapa-siapa. Sesat atau tidak adalah pilihan orang tu. Dan yudlil kat sini boleh jadi campur tangan syaitan yang membantu dia untuk jadi sesat. Yudlil mungkin kerana kezaliman diri dia. Cara dia berfikir salah menjadikan dia sesat. Yudlil mungkin dia sendiri memilih untuk sesat. Falan tajidalahum awliya'a min duni. Maka dia sekali-kali tidak akan dapat sebarang penolong, penyokong selain dari Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami hasyarkan mereka. Kami kumpulkan mereka di mahsyar. Mahsyar, nahsyur sama. Mereka berhimpun, kami himpunkan mereka
pada hari kiamat, yaumal qiyamah, ala wujuhihim, mereka berdiri atas muka mereka. Cuba Puan Anis, cuba tunjuk macam mana berdiri atas muka. Ustaz, macam surah Al-Mulk lah Ustaz. Ha. Al-Mulk kan dia jalan dengan muka. Al-Mulk itu Hinaan berjalan dan satu. tersembam. Berjalan dan tersembam. Berjalan dan tersembam ni macam Allah beritahu ni satu penghinaan sangatlah. Kepala yang di atas tu duduk kat bawah sekarang berjalan. Ini Jalan. dia berdiri, berkumpul ala wujuhihim, atas muka dia. Berjalan dengan muka lah maksudnya. Dia berdiri dengan muka. Berdiri dengan muka. Nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Mereka berdiri dengan muka. Kalau dalam dalam terjemahan yang lain diseret atas muka. Bukan selalu kita paling jaga muka kita ni ke? Ku putih lah, temulawak lah, apa lagi? Simplicity lah. Kalau tak simple pun kita suka yang complicated city. Dia ada simplicity, ada yang complicated city. SK2. Boleh pula waktu tu dihimpunkan muka dekat bawah. Bukan hanya itu. Omyan, buta. Bukman, bisu. Summan, pekak. Kalau manusia ada 3 benda ni. Buta, bisu, pekak. Apa yang boleh diharap dari dia? Macam mana dia minta tolong? Tak boleh lah Ustaz. Semua panca indera dia tak boleh guna. Tak boleh. Dia nak minta tolong pun dia pekak. Dia bisu. Dia nak elak diri dari bahaya, dia tak dengar apa-apa dan dia buta. Apa cara untuk dia tahu benda yang kat luar? Tak ada. So, kenapa Allah bangkitkan dia begini? Kerana itu yang dia sedang buat. Ada bukti depan mata, dia butakan mata. Tak nak tengok. Bila orang bercakap benda yang baik, dia bidas dengan benda yang tak baik. Elok bisu. Pendengaran-pendengaran daripada manusia terbaik, Nabi, dia tak dengar, tak nak dengar. Umyan, bukman, wa summa. Sesuai tak? Sangat sesuai. Dan cuba tengok, dekat sini Allah kata, nahsyuruhum. Kami himpunkan mereka. Dalam cara dihimpunkan tu begini hina. Kemudian Allah tak sebut tentang dia ditimbang amal, tak ditimbang amal. Terus Allah kata wa ma'wahum jahannam. Wa ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka, makwa mereka, tempat mereka berlindung di jahannam. So, di sini berimpun dan mereka confirm masuk neraka. Perangai-perangai ke atas ni confirm masuk neraka. Allah bagi confirm masuk neraka. Sedangkan mereka ni masih hidup. So ini harga bagi sebuah kesesatan. So yang sesat akan masuk neraka Jahannam. Surah Fatihah ada 2 kan? Satu maghdub, satu dhalin. Yang ini dhalin. Dhalin akan masuk Jahannam. Allah kata sesat, bukan maghdub.
Yang ni sesat. Yudlil. Dan kita tahu apa atribut bagi sebuah kesesatan. Dia tak tahu apa-apa, tapi bila orang nak tunjuk, dia tak nak ikut. Dia tak tahu apa-apa, bila orang tunjuk, dia tak nak ikut. Dia buat pala tahu. Tu musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ada kitab ke? Tak ada. Yang dia ada hanya hearsay, cara beribadah sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan itu pun sudah berubah sangat banyak. Itu bentuk yudlil. Mereka mempertahankan status quo. Status quo. Ma'wahum jahannam. Allah guna ma'wa. Apa maksud ma'wa? Awa. Awa. Selepas ni surah Kahfi juga ada sebut tentang ma'wa. Kan? Idh awal fityatu ilal kahfi. Apa maksud awa? So awa ni dia bermaksud tempat yang kita selesa. Dia macam ni. Makwa ni macam ni. Kalau bapa suami isteri dekat ruang tamu, so anak yang kecil tadi gaduh dengan kakak dia. Anak kecil tadi gaduh dengan kakak dia, so bila dia dah buat kakak dia balas. Bila kakak dia mula balas, dia takut dan dia lari untuk cari tempat perlindungan. So dia minta lindung pada siapa? Kalau tak bapa, dia minta lindung pada mak. So bila dia lari, dia dakap mak dia, dia rasa dia dilindungi. Protected. So bila kakak dia datang, kakak dia tak boleh nak buat apa. So itu cara kita melihat makwa ni. Tempat yang selesa, yang kita harap boleh melindungi kita. Dan sekarang Allah bagi tahu, mereka selesa. Mereka diberi tempat yang paling selesa dan merasai itulah tempat yang boleh melindungi dia. Di mana? Jahannam. Why? Sebab selama ni dekat dunia, bila Nabi datang, beri panduan, tak, kami sudah selesa. Kau tak payah datang, kau tak payah kacau. Kau tak payah tukar apa yang kami percaya selama ni. Kami sudah sangat selesa. Lain. Lain. So Allah guna perkataan selesa. Supaya kita beringat. Kadang perjuangan untuk dapatkan syurga ini, kita kena keluar dari keselesaan kita. Kita kena keluar dari zon selesa kita. Semalam saya ikut simposium Quran. Dan antara speakers yang membentangkan tu tentang kelestarian alam, Quran dan kelestarian alam ialah Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, kan, KSU Kementerian Tenaga dan Alam Sekitar. Dia galakkan untuk kita yang biasa pergi tempat-tempat yang dekat, short distance. Kalau surau tu lebih kurang berapa? 200 meter, 300 meter, kurang 1 kilometer dari rumah. Dia galakkan, why not? Berbasikal je ke sana. Kenapa tidak kita hanya berbasikal ke sana? Sebab
Katalah kita memilih untuk guna motosikal. Dia kata motosikal ni, enjin motosikal ni, dia hasilkan pembakaran yang tidak sempurna. Apa maksud pembakaran tidak sempurna? Katalah kalau kita makan donat, kita hanya makan 8% dari keseluruhan donat tu. Baki 92% kita buang. So minyak yang masuk dalam motor tu, minyak yang kita tuang, hanya terbakar 8% pembakaran sempurna. Bakinya keluar jadi asap. Sama macam kereta. Kereta dia hanya bakar lebih kurang 20 ke 24%. So basically combustion engine sangat tidak cost effective, sangat membazir, dikata, sangat membazir. Tapi itu pilihan yang kita ada. Dan sekarang ni alternatif yang ada selain daripada combustion engine, motor dan kereta, untuk short distance, better kita guna basikal. So kalau kita benar-benar tak nak membazir, kena fikirkan dalam-dalam. Keluar daripada comfort zone itu. Ada siapa-siapa boleh jamin yang kita tak akan ditanya oleh Allah tentang isu pembaziran bahan api ini nanti? Atau kita rasa cukup confident? Hui. Itu lebih mendatangkan khauf dan rojak. Kita sangat takut, tapi dalam masa yang sama kita berharap agar Allah ampunkan keterlanjuran kelalaian. Bila Allah kata zaharul fasadu fil barri wal bahri itu. Tu apa nama? Impact combustion engine, pembakaran yang tidak sempurna dan bentuk-bentuk pembaziran yang berlaku, pembaziran sumber alam. Dan digalakkan juga kalau ada apa nama? Kalau ada rezeki, carilah kereta elektrik. Tesla ke, Kona ke, E2008 ke, kereta-kereta EV ni, Ioniq ke, Ioniq 5 ke, kereta-kereta elektrik. Sebab dunia sedang menuju kepada pengharaman enjin-enjin berdasarkan minyak ni. Kalau US, diorang target dalam 2040 something, 2050 ke 2040. Pengharaman penggunaan kereta ikut bahan api. Guna bahan api. Diorang dah beralih kepada apa nama? Kepada kereta-kereta jenis elektrik. Kenapa? Sebab mereka sudah menyaksikan climate change yang sangat menggerunkan. Contoh terbaru Pakistan. Dan diorang sendiri terkejut apa yang berlaku dekat Pakistan tu. So, diorang pun buat macam-macam. Tapi rupanya, perkara paling penting untuk merubah itu semua ialah ni. Wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Ini perkara paling penting. Kita tak nak berubah sebab kita nak jaga air muka. Apa orang cakap nanti? Malulah aku. Aku ustaz kot masjid negara. Anak murid aku tegur. Takkan aku simply nak berubah macam tu. Jaga air muka.
Player-player industri yang besar. Nak ubah sistem. Cost. So nak keluar daripada zon selesa kepada zon tak selesa ni. Sama ada dia nak terus-terus buta, umyan, atau bisu, bukman, atau summan, pekat. Dan kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu malap, kami tambah, zidnahum, kami tambah dengan api yang menjulang-julang. Kita pernah tengok dan boleh buat uji kaji ni. Nanti petang, lepas-lepas sapu sampah, bakar sampah kan, buat pembakaran terbuka. Buat pembakaran terbuka, sapu-sapu sampah. Tengah bakar tu, api tengah menjulang-julang. Kita tambah, daun yang baru. Daun tadi dah terbakar, kita tambah load yang baru. So, bila tambah load yang baru, api yang menjulang-julang tadi akan jadi malap, akan hilang saat dia membakar dari dalam. Allah takkan jadikan api itu hilang tak kala manusia dicampak. Allah akan tambah lagi dengan api yang marak menjulang-julang. Seolah-olah kita bukan sahaja tambah daun baru, kita tambah bersekali dengan petrol. Menjulang api. Gitu. Tapi bolehlah cuba buat pembakaran terbuka kalau rasa-rasa nak kena saman lah. Zalika jazaa'uhum. Itulah balasan buat mereka. Bi'annahum kafaru biayatina. Kerana mereka enggan terhadap ayat-ayat kami. So apa ayat di atas? Adakah mereka melawan Quran? Tidak. Ayat yang dituju dekat atas adalah Nabi. Nabi itu sendiri adalah ayat-ayat sign dari Allah Subhanahu Wa Taala. So sunnah Nabi yang kita sedang buat ni, itulah ayat-ayat dari Allah. Selain daripada Quran, dia ada ayat makru'ah dan ayat manzurah. Alam ini ayat-ayat dari Allah. So Allah sudah bagi banyak peluang dan ruang untuk dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Tapi orang ini enggan dan ingkar. Wa qalu, sehingga mereka mengatakan, aiza kunna izama. Apakah bila kami dah jadi tulang, warufatan, dan sudah reput, a'inna lababa'usuna khalqan jadidah. Kami akan bangkit dengan tubuh badan yang baru. So dalam banyak-banyak argumen Quran, ini antara ayat yang popular dan dia menjadi puncak. Dia menjadi puncak keingkaran. Bila dah keluar ayat macam ni, itu menunjukkan dia sangat tak percaya. Terutamanya tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Dia mempersoalkan kita akan bangkit semula ke tak? So setakat tadi tu yang dia minta tumbuh pokok, air keluar, langit turun berkeping-keping, itu baru bunga-bunga permulaan. Kemuncaknya ialah yang ini. Dah jadi tulang, dah reput. Sebab tulang dan reput ni boleh dibuktikan. Manusia jadi tulang dan mereput ni boleh dibuktikan. Dan bila Nabi kata, ya, boleh. Tunjuk sekarang kami nak tengok.
Itu pula dia punya argument kan. Bila ditanya, adakah saudara kami jadi tulang dan benda yang reput? Adakah kami akan dibangkitkan semula dengan kejadian baru? Itu soalan pancing je. Contoh kami bawa, ni kubur mak kami ni. Kau boleh tak bangkitkan semula? Bila jadi reput, jadi tulang macam ni, kita akan bangkit semula? Kejadian yang baru? Jika Nabi respon, ya, boleh. Kau buat sekarang. Tak boleh buat kan? Tipu je. Gitu. Wow. So, saya rasa cukup dulu sampai 98. 99, dia berkait. Cuma 99 ni dia topik yang baru. Masalah lagi tentang benda-benda ajaib. Benda-benda ajaib. Saat kita nak masuk kisah Nabi Musa pula. Dan Bani Israel. Lepas tu baru penutup kepada surah Isra. So, nanti saya nak minta tuan-puan buat homework. Setelah kita baca surah Isra, apa kaitan dengan surah Kahfi? Ada hubung kait tak? Ayat kat tengah-tengah kita tahu dah sebut tentang iblis tu, peristiwa iblis. Ada tak dalam surah Isra ni Allah sebut mirip dengan surah Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi? Ada tak mirip dengan pengembaraan Nabi Musa? Mirip dengan perjalanan Nabi pula, Zulkarnain? Ada tak mirip dengan pemilik 2 kebun? Tapi permintaan mereka tadi hampir sama dengan pemilik 2 kebun. Gitu. So, cuba matchkan antara surah Isra dengan surah Kahfi. Well, Yang kita dapatlah pengecaman tu. Ya, ayat 73 tu sama dengan tengah ayat Al-Kahfi tu, cerita kabur. Betul. Yang sama. tadi tu pertanyaan-pertanyaan daripada kafir Quraisy pada Nabi tu pun macam tu lah juga. Macam kalau nak kisah pemda 2 kebun tu boleh relate jugalah. Boleh relate kat situ. Tapi selalunya Quran ini dia sama ada bentuk ring composition, ataupun dia bentuk A, B, kemudian A minor, B minor. Bentuk susunannya tu. So boleh jadi antara Isra dan Kahfi ni bentuk ring composition. Dia dimulakan dengan A, B, C, D. Nanti dekat Isra D, C, B, A. Boleh jadi macam tu. Ataupun bentuk seperti mana A, B, C, D. Dekat sini A minor, B minor, C minor, D minor. Pun boleh jadi macam tu. So pengecaman tu, mana-mana ayat yang hampir sama. Contohnya macam peraturan dalam surah Isra. Ada tak sama dengan sebarang peraturan yang Allah mention dalam surah Kahfi? Ada tak? Kan ada 12 peraturan tu kan? Birrul walidain, jangan berzina, wala tamshi fil ardi maraha. Apa dia punya kesinambungan dalam surah Kahfi? Tak apa, cari dulu, nanti kita tengok bersama-sama. Gitu. So, barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada Kak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak tanya soalan Ustaz. Boleh. Nama saya Suraya Ustaz. Saya Nazri.
di awal-awal penerangan Ustaz tentang apa tu tadi? Kepelikan tu tadi. Kepelikan, kita nak percaya pada kepelikan kan. Okey, kalau kita nak kaitkan, tadi Ustaz pun dah kaitkan dengan apa tu peristiwa Nabi Isra dan Mi'raj contoh kan. Benda tu kalau ikutkan pelik, betul tak Ustaz? Betul. Tapi kita wajib percaya kerana sesungguhnya apa yang Nabi SAW bawa itu adalah yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala kan Ustaz kan? Betul. Okey, cuma saya nak kaitkan dengan situasi kita punya zaman sekarang ni. Contohlah kalau misal ahli sufi ke, ahli ulama ke apa yang Allah kurniakan dia karamah contohnya. Macam mana kita nak menjadikan karamah itu adalah sesuatu yang kita boleh berpegang pada ajaran dia, maknanya ajaran yang dia bawa itu adalah dari Allah yang benar. Tapi kita kena percaya pada karamah dia tu. Macam mana Ustaz? Okey. Tadi yang boleh jalan atas air lah ke, ataupun yang dia kata dia pergi Mekah balik hari ke, contoh lah Ustaz kan. Tapi dia membawa ajaran ialah Rasulullah SAW, tapi sebabkan benda tu pelik. Jadi macam mana kita nak mengaitkan, kita nak percaya pada kepelikan tu, tapi kepelikan tu membawa kepada ajaran Allah yang benar, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Pertama, untuk tahu ajaran tu benar atau tidak, kita kena buat matching dengan Quran dan Sunnah. Jika dia selari dengan syarak, selari dengan Quran dan Sunnah, maka ajaran itu betullah benar. Cuma bab karamah ataupun kepelikan-kepelikan, keajaiban-keajaiban yang tidak dinafikan, ada orang yang dapat. Benda tu sebenarnya adalah kurniaan Allah buat dia. Kurniaan Allah kepada individu itu. Bukan tujuan untuk dipertontonkan kepada seluruh alam. Bukan tujuan untuk brag. Tengok aku dapat kelebihan. Tak. Dan orang tu tak pernah minta macam tu pun. Yang selalunya lebih-lebih ni ialah orang yang dekat keliling. Nak tunjukkan guru ni valid untuk diikuti. Sebenarnya, kita punya penanda aras nak ikut dia atau tidak, nak percaya hujah dia atau tidak ialah dia ikut Quran dan Sunnah atau tak. Kalau ikut kelas dia, tiba-tiba buat perjumpaan, buat ambang seksual. Betul dia sebut tentang Quran dan Sunnah, tapi perangainya macam pelik. Tiba-tiba minta, belilah produk saya. Kau ni nak mengajar ke suruh berniaga? Kalau berniaga, bukalah kedai. Sebarang kepelikan ni adalah anugerah Allah untuk individu tertentu. Individu itu bukan untuk dijadikan penanda Allah redha dengan dia. Tidak, bukan begitu. Sama macam kalau kes mimpi jumpa Nabi. Selalu ini menjadi bukti kuat. Orang itu boleh dipercayai. No, bukan begitu. Mimpi jumpa Nabi ni anugerah. Pengalaman berharga individu tersebut. Dan dia bukan menjadi tiket bahawa selepas itu apa saja yang keluar dari mulut dia benar belaka. Abu Lahab tu jumpa Nabi tau. Abu Jahal jumpa Nabi. Tapi tidak menjadikan dia orang yang baik dan boleh diikuti. So, ada orang yang salah guna kurniaan dari Allah. Contoh, dia pernah mimpi jumpa Nabi, lalu dia nak orang lain hormat dia sebab dia pernah mimpi jumpa Nabi. Apa kes? So, ialah mimpi jumpa Nabi ni pengalaman peribadi. Dan tak perlu pun nak cerita pada orang, tak perlu nak brag pada orang. Allah bagi kau rezeki, sudahlah. Makan sendiri sudahlah. Kenapa perlu cerita pada orang?
Nak bagi tahu kau istimewa. Wow, tuan-puan, penyakit hati ni, sum'ah, riak, ujub, benda ni sangat bahaya. Dan penyakit-penyakit hati ini, dia umpama api yang makan, yang menghabiskan pahala kita seperti mana api memakan kayu api. Dia slowly but surely. Untuk kita tarik balik, untuk kita repent, sudah terlambat. Api dalam sekam. Ui, bahaya. So ada kalanya kita rasa, tak payahlah aku dapat benda-benda macam tu karomah ke apa. Tak. Sebab aku takut hati aku tidak seteguh mereka untuk menjaga. Supaya aku tak riak, supaya aku tak ujub. Tuan-puan, ingat senang ke nak deliver benda-benda berkaitan wahyu dan tadabbur semacam ini? Lebih-lebih lagi bila apa yang kita cakap, orang lain kata, Ustaz, saya tak pernah dengar lah Ustaz sebut macam ni. Tuan-puan, apa yang keluar, ilham yang datang pada saya ni dari Allah. So, bila saya kerap dengar macam tu, saya akan rasa apa? Best juga aku ni. Itu sangat bahaya untuk saya dan amalan saya. Hanya dengan perkataan macam tu, best lah Ustaz. Nak dengar lagi lah Ustaz. Duk ingat syaitan dekat keliling ni, tengok saja. Dia cucuk. Nak tengok orang suka. Lepas tu, dia punya bahaya lagi apa? Bila ada orang lain, bila ada penceramah lain, yang dia guna istilah yang sama, tadabbur Quran. Aku lagi bagus dari dia. Itu pula yang datang. Aku lagi bagus dari dia. Dia tadabbur pun tak ke mana. Susah nak jaga hati. So, sebagai orang awam, kita perlu jelas penanda aras untuk menentukan kebenaran ialah selagi mana dia selari dengan syariat. Selagi mana dia selari dengan Quran dan hadis, selari dengan syariat. Tentang dia ada karomah, dia boleh berjalan atas air, dia boleh terbang, pergi Mekah balik hari, yang itu tambahan. Itu anggaplah, itu tu seolah-olah dia ada kereta Velfire, kita tak ada. Dia ada rumah agam dekat tepi pantai, kita tak ada. Anggaplah macam itu. Kelebihan Allah bagi pada dia. Bukannya tanda yang dia tu benar. Sebab kadang kalau kita pakai serban, berbaju, jubah, ada ridak. Abu Jahal pun begitu dulu. Sebab itu pakaian masyarakat Arab. So dia bukan penanda aras orang tu betul ataupun tidak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jelas sangat penerangan Ustaz. Ustaz mana kata contoh yang tadi Ustaz bagi tahu akan datang bila Dajjal turun tu yang membawa segala kepelikan-kepelikan tu, tapi dengan kita sekarang ni kita tahu tentang Al-Quran, kita belajar faham tentang hadis, makanya kita boleh orang kata apa, differentiate lah Ustaz kan, sama ada kepelikan itu benar atau tak benar, macam itulah. Betul. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah Ustaz. Elok tepat 11.30 ni Ustaz. Tapi itulah betul Ustaz. Sebenarnya apa yang dah cerita dalam Al-Quran ni, inilah kehidupan seharian kita sebenarnya. Kita memang banyak bantah, banyak sangatlah macam-macam hal ni. Macam yang dah diceritakan dalam Al-Quran ni, sebenarnya kita lah tu. Kalau Kak Liza lah tu, tapi kalau tak belajar, kita ingat macam okey je aku, bukan buat apa. Macam itulah. Sebenarnya Allah dah cakap dah kita benda pelik-pelik ni memang dah berlaku. Sebab esok Dajjal pun dia akan datang bawa pelik-pelik macam tu juga. Jadi kalau sekarang pun kita tak ubah, nanti berkemungkinan besar lah kita jadi macam tu, kita akan follow.
Ira, bayangkan kalau tadi kan ayat yang kita berhenti tadi tu dia kata kalau kami dah jadi tulang dan reput, kami akan bangkit semula ke? Dajjal tu datang nanti, orang akan tanya benda yang sama. Kau kata kau Tuhan. Kau boleh bangunkan ke? Betul, Dia bangunkan bangunkan, dia ibu hidup. bapa yang telah mati. Dia hidupkan orang tu. Takkan Hmm. kita nak tengok saja. Betul lah kau ni Tuhan. Habis. Sedangkan syaitan yang menyerupai itu. Jin-jin dia lah yang menyerupai itu. Kita Betul. duk rindu konon pada mak, pada bapa. Tapi datang seorang savior, Al-Masih. Al-Masih ni savior, tapi quote on quote. Seorang savior yang kata aku boleh bantu kau. Tapi dengan syarat kalau aku bantu kau, kau akan mengaku aku ni Tuhan. Kalau begitulah datang bentuk Dajjal tu, datang pada anak kita. Tuan rasa kalau tuan-puan tak ada sebelah anak kita, diorang boleh selamat tak? Tak lah Ustaz. Gila. Memang relate sangat ni surah ni dengan Al-Kahfi, sebenarnya banyak kisah-kisah dia memang terkait. Pasal harta dan anak semua tu memang termasuk lah. Inilah persediaan kita. Itulah Ustaz. Faham dulu dan nanti kita sampaikan pula pada apa nama? Anak di bawah pengawasan kita. Pada sebab ayat 64 tu cakap, padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipu daya semata-mata. 64 cakap. Sebab Allah dia suruh bersekutu dengan harta dan anak-anak. Betul. Sebab tu ada ayat 65 tu Allah kata sesungguhnya kamu tidak dapat berkuasa terhadap hamba-hambaku dan cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung. Betul lah, ini macam pemuda Al-Kahfi yang dah 309 tahun di dalam gua tu pun siapa yang melindungi tu kalau bukan Allah? Siapa yang melindunginya? Betul. Betul Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.